persidangan MIC kali ke-66 pada pagi. Seperti mana kita sedia maklum, persidangan parti MIC pada kali ini membawa signifikan yang lebih daripada tahun-tahun sebelum ini, kerana persidangan pada kali ini dilangsungkan di ambang kita akan berjumpa dengan rakyat dalam pilihan raya ke-13 tidak lama lagi. Kalaulah di dalam dewan yang sama ini, pada minggu yang lalu, Parti UMNO telah mengadakan persidangannya. Dan dalam persidangan tersebut, semangat ahli-ahli UMNO begitu berkobar-kobar, begitu teguh semangat untuk menghadapi PRU 13. Hari esoknya, parti PPP telah berhimpun dalam dewan yang sama dengan semangat yang begitu kuat juga. Hari ini giliran MIC pula berhimpun dalam dewan. Dalam perhimpunan ini saya melihat semangat kita semangat yang kuat. Betul tuan-tuan? Perhimpunan pada hari ini juga mesti merupakan perhimpunan yang memberi isyarat yang jelas. Betul tuan-tuan? Perhimpunan pada kali ini mesti memberi gambaran dan mesej bahawa parti MIC sudah bersedia menghadapi PRU. Betul tuan-tuan? Terima kasih. Sebagai sebuah parti, kita boleh melihat seperti mana tayangan video sebentar tadi, bagaimana bila kita menyingkap sejarah Malaysia sejak dahulu lagi, sebelum merdeka, dan sejarah waktu kita berjuang untuk membebaskan negara Malaysia, parti MIC telah merupakan rakan karib, rakan setia kepada UMNO, MCA, Perikatan, dan kemudiannya kepada Barisan Nasional. Dalam perhimpunan yang begini bermakna ini, maka saya ingin melahirkan penghargaan kepada pimpinan MIC dulu sampailah ke sekarang atas segala kesetiaan, jasa dan pengorbanan mereka dalam membangunkan negara Malaysia kita yang tercinta ini. Dalam pimpinan lebih awal lagi, saya tidak berapa ingat kepada perjuangan mereka, kerana mereka berjuang sebelum saya lahir di bumi ini. Tapi seingat-ingat saya, waktu saya di bangku sekolah, pemimpin MIC pertama yang masih jelas dalam ingatan saya sampai pada hari ini ialah Mendiang
Tun Sambantan. Masih segar lagi dalam ingatan saya betapa rapatnya hubungan beliau dengan Allahyarham almarhum Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, dan juga hubungan beliau dengan Allahyarham Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Cara kebetulan ialah agenda saya sendiri. Saya masih dapat gambarkan mendiang Tun Sambantan dengan pakaian dhoti, sehingga Tengku Abdul Rahman selalu bergurau dengan beliau pada masa itu. Sambantan, dia kata, "Be careful if you go to London." Sambantan kata, "Why, Tengku?" "Because the bright lights in London can make your dhoti transparent." Itulah secebis cerita bagaimana hubungan pribadi antara pemimpin-pemimpin terdahulu telah membuka asas kemajuan negara kita dan kemajuan untuk masyarakat kaum India juga. Dalam majlis yang sungguh bermakna ini, saya ingin melahirkan penghargaan saya kepada pengorbanan dan jasa masyarakat kaum India yang tidak ternama, yang di belakang tabir, yang telah menyebabkan Malaysia muncul sebagai pengeksport getah yang terbesar di dunia kerana titik peluh keringat daripada masyarakat kaum India yang telah bertungkus lumus di ladang-ladang estet di seluruh negara. Mereka juga yang telah membina infrastruktur begitu banyak, panjangnya jalan-jalan yang dibina atas keringat dan titik peluh masyarakat kaum India. Dan tak kurang penting juga landasan kereta api yang telah dibina dan diselenggarakan oleh masyarakat kaum India. Tapi sejarah masyarakat kaum India tidak terbatas dalam sektor-sektor tersebut sahaja. Walaupun dianya merupakan trust kepada masyarakat kaum India di Malaysia, kemunculan masyarakat kaum India dalam bidang-bidang lain seperti dalam bidang perniagaan, retail trade, dalam bidang sebagai distributor of newspapers, umpamanya. Sehinggalah pada hari ini, kalau orang India bercuti, orang lain tak dapat surat khabar pada hari tersebut. Dan lebih bermakna kejayaan masyarakat kaum India dalam bidang iktisad. Bilangan orang India yang berjaya sebagai doktor, di mana dalam masyarakat kaum India masih ada premium untuk menjadi doktor
Dan kalau menantu kita menjadi seorang doktor juga. If your son-in-law is a doctor, it commands a bigger premium. The highest premium. Tidak kurang juga bilangan peguam yang terdiri daripada orang India. Betul tidak? Betul. Sehingga kan kalau orang Melayu dibawa ke mahkamah, dia akan pilih orang India jadi peguam. Datuk G. Palanivel kata orang India ni vokal, dia kata. The Indians are not only vocal, but they can also be argumentative. Jadi inilah antara kisah-kisah kejayaan. Tetapi saya sedar bahawa kejayaan ini belum lagi mencukupi dan belum lagi memadai. Kalau tidak, kalau masyarakat kaum India dalam 11 pilihan raya telah merupakan simpanan tetap fixed deposit Barisan Nasional, kenapa dalam pilihan raya ke-12 fixed deposit itu berpindah dari bank Barisan Nasional ke bank perbankan? Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain tidak bukan kerana ada perasaan di kalangan masyarakat kaum India bahawa mereka ingin melihat Barisan Nasional yang berubah lebih peka kepada hasrat aspirasi masyarakat kaum India. Bukan kerana mereka mau pembangkang sebenarnya. Not that they want the opposition. Less that they love the opposition. But they want a BN that cares for the Indian community and the people in India. Betul? Sebab itulah dari awal saya mengambil alih kepimpinan negara, saya kata bahawa sebagai sebuah parti dan kerajaan, kita mesti mampu merasai denyut nadi rakyat. You must feel the pulse of the people. Hari ini dan sebelum ini, kita sentiasa membuka telinga dan mata kita. Kita akui, walaupun banyak telah dilakukan oleh Barisan Nasional, tapi masih banyak lagi perlu kita lakukan. Dan saya akui bahawa kita ada membuat kesilapan pada masa-masa yang lalu. Betul tidak? Betul! Tetapi saya boleh menyatakan bahawa tidak ada pihak yang lebih banyak menolong kaum India daripada Parti Barisan Nasional. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita perlu melakukan perkara-perkara yang dapat mengembalikan keyakinan semua rakyat Malaysia, termasuk masyarakat kaum India, kepada Barisan Nasional. Kalau sekiranya mereka ini merupakan
fixed deposit Barisan Nasional. Kalau selama ini kita tak membayar kadar faedah yang tinggi, maybe our interest rate was not good enough. Maka sejak 4 tahun ini, Kerajaan Barisan Nasional telah pun membayar interest rate yang lebih tinggi. Sebab itulah rata-rata saya pergi, saya dapat a very warm reception from the Indian community. Sebab mereka sudah pun membina keyakinan atau nambike dengan kerajaan. Mereka sudah ada keyakinan bahawa masa depan mereka akan lebih terbela di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Betul, tuan-tuan? Oleh itu, saya nak tanya. Saya nak tanya pada tuan-tuan dalam Dewan. Siapa telah bina lebih banyak sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil? Pembangkang ada buat sekolah-sekolah Tamil? Ilek. Dia kalau ilek tu kena tangan dia pusing. Dia kena ada style. Ilek. Dia tak boleh cakap ilek, dia kena tangan sikit. Saya nak tanya pada tuan-tuan, sejak 4 tahun ini, berapa kuil India telah dimusnahkan oleh Kerajaan Barisan Nasional? Zero. Ilek. Ilek. Saya nak tanya berapa banyak kuil yang sudah dimusnahkan oleh Pakatan Pembangkang? 7 buah. Yang terbaru ini, private shrine di rumah Sepang pun dia telah roboh. Barisan Nasional akan bantu bina balik shrine tersebut. Mulia Maisha, go and repair that shrine. Kalau diroboh, repair sekali lagi. Kerana ini hak yang tak sepatutnya dimusnahkan, dinafikan oleh sesiapa termasuk pembangkang. The Indian community must fight for their rights. Betul tidak? Kalau terpaksa saman dia. Ini, we must fight. Sebab mereka janji apa? Janji apa? Janji apa? Janji buah pala. Kampung buah pala. Saya nak beritahu, kalau pembangkang janji, kita samakan dia sebagai janji kampung buah pala. Apa janji dia? Janji apa? Janji apa? Buah pala. Janji buah pala. Dia tinggal buah saja. Buah pun tak ada. Ya. Dia seronok. Buah pun tak ada. Buah pun. Ilek. Ketua pembangkang boleh pegang kepala ketua masyarakat kaum India di kampung Buah Pala itu. Sebelum pilihan raya 2008 masa kempen, dia pegang kepala, dia kata,
Kalau Pakatan Rakyat menang dalam masa 2 minggu, selesai masalah Kampung Buah Pala. Dia kata, you can stay here forever. Akhirnya tipu rakyat. Siapa tipu? Siapa tipu? Siapa tipu? Siapa selesai masalah Kampung Buah Pala? Siapa selesai? Siapa selesai? We solve the problem. Janji dia janji kosong. Janji kita janji di. Janji ditepati. Janji apa? Janji apa? Janji cepati. Pandailah orang MIC. Tipu. Banyak lagi dia nak tipu ni. Dia nak tipu lagi. Apa dia nak tipu? Banyak dia nak tipu. Yang terbaru dia nak tipu. Apa dia? Dia kata bahawa ada 300,000 stateless Indians in the country. 300,000. Ini saya nak terangkan sikit. Ketua Pembangkang kata ada 300,000 stateless Indian. Dan dia kata kalau mereka ada kuasa, mereka akan selesai perkara ini dalam masa 2 bulan saja. 1 bulan saja. Dalam masa sebulan saja dia nak selesaikan. Bererti bahawa satu hari 10,000 kes dia nak selesai. Maknanya dia akan cari 10,000 orang. Dia akan proses borang 10,000 orang. Dia akan terima proses borang dan dia akan beri kelulusan 10,000. Tuan-tuan sekalian, he is belittling the intelligence of the Indian community. Betul tidak? Pertamanya tidak ada 300,000 stateless Indian. Tak ada. Setakat ini kita buat pendaftaran. Saya cek sekali lagi tadi. Saya tanya Datuk S. Subramaniam, saya tanya berapa? Confirm, dia kata 9,000 registered. Dia kata. Daripada 9,000 ni, 7,000, 4,500 kita dah selesai. Citizenship dah bagi 4,500. 2,000 lagi dalam proses. Yang 7,000 yang balance tu kita dah bagi IC birth certificate. 4,500 dah dapat. Dan kita buka registration ini. Siapa nak ada masalah ni boleh tampil ke hadapan. Dan saya bagi jaminan bahawa sesiapa yang layak mendapat citizenship, kita akan proses dan beri kelulusan. Tapi tidak ada sampai 300,000. Dia tipu. Dia apa? Dia apa? Pembangkang apa? Kalau 300,000. Boleh buat satu lagi parti. Kalau ada 300,000, saya suka bagi semua. Dia jadi tambah fixed deposit kita. Tak ada. Dia tipu. But dalam dia tipu ni, he is belittling the intelligence of the Indians. Betul tidak? You can fool some of the people some of the time, but not all the people all the time. Don't let him fool the Indians forever. Tipu apa? Pembangkang? Tipu. Janji apa? Janji kampung buah? Next time dia janji apa? You kata, orang India akan jawab, janji kampung buah pala. Tinggal buah saja. Buah pun tak ada sebenarnya. Buah pun dah hilang. Inilah yang mesti kita jawab.
Must tell that. Tell the truth. We are not lying. We are not making up stories. Tell the truth. The truth is that Barisan Nasional sajalah yang boleh mengubah masa depan masyarakat kaum India di Malaysia. Tuan-tuan sekalian, saya tak payah cakap panjang sebab saya dah minta disediakan buku ini. Dah dapat buku ini? Boleh baca daripada muka depan sampai muka belakang. Mengandungi segala-gala yang kita telah lakukan dalam masa 4 tahun ini. Semua ada di sini. Ini bukan tipu. Untuk sekolah-sekolah Tamil saja, allocation kita berapa? Allocation kita termasuk 100 juta yang saya janjikan untuk tahun hadapan, 540 juta untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil sejak tahun 2009. Since 2009, 540 juta. Dan kita ada senarai ini, sekolah-sekolah. Kita ada senarai. Saya ambil kira Datuk G. Palaneva kata, minta preschool tambah. Dan kita akan tambah lagi preschool di sekolah-sekolah jenis kebangsaan. This is a problem of implementation. Dan sistem kita ni mesti kita perbaiki supaya memberi kepuasan yang lebih baik lagi pada semua rakyat Malaysia. Kalau kita ada buku tebal ini, kita tanya pembangkang, wahai pembangkang, how thick is your book? Buku dia macam mana pula? Tolong, ya? Tak ada buku? Mungkin ada satu line, maybe just 1 page perhaps, or maximum 2 pages perhaps. Even that may be too much, 1 page. Tapi kita ada buku ini. Buku ini, this is not a lie. This is the truth. Kita boleh sewa buku ini. Apa yang kita telah lakukan untuk masyarakat kaum. Oleh itu, saudara sekalian, percayalah, undi untuk Barisan Nasional ini adalah undi untuk masa depan masyarakat kaum India yang jauh lebih baik. Betul tidak? Betul. Satu undi untuk pembangkang ialah satu undi untuk masa depan yang tidak menentu, malah huru-hara masa depan. Betul tidak? Betul. Huru-hara sebab apa? Sebab dia tipu. Buah pala. Sebab dia tak ada persefahaman siapa jadi Perdana Menteri. Sebab dia dasar ideologi bertentangan. Di Kelantan tangkap orang Khalwat yang bukan Islam. Di Sepang pergi musnah shrine dalam rumah. Statement bercanggah, PAS cakap lain, PKR cakap lain, DAP cakap lain. Apakah ini sebuah kumpulan yang boleh memimpin negara kita? Boleh tuan-tuan? Boleh? Tuan-tuan? Tak boleh. Kalau tak boleh, kata tidak pada PKR. Kata? Kata tidak pada PAS. Kata tidak pada DAP. Oleh itu, percayalah untuk tolong masyarakat kaum India ini. It is work in progress. Ini belum lagi cukup. It's not enough. We must do more. Sebab itulah kita akan sentiasa memikir bagaimana kita boleh terus membantu semua rakyat Malaysia secara adil dan saksama.
We must be fair to all Malaysians. Betul tidak? Betul. Sebab ini negara kita. Betul tidak? Betul. Namadu nadu. Betul tidak? Betul. This is our country. Namadu makal. Our people. Betul tidak? Betul. Namake vetri. Betul tidak? Betul. Ini dia semangat kita. This is our land, kata Presiden MIC. And this is where we were born. Yes. This is where we live. Yes. And this is where we will die. Yeah. Ini dia. Yeah, this is our land. Sebab itulah kita mesti jaga apa yang kita ada. Don't destroy whatever we have. Change can happen, but change within Barisan Nasional. Jangan kena tipu. Ada slogan ubah, ubah, ubah. Tapi kalau kita ubah jadi chaos, apa? Betul tidak? Betul. Kalau kita ubah masa depan yang very uncertain, tidak menentu, apa gunanya? Betul tidak? Betul. Betul. Tapi kalau kita ubah, di mana Barisan Nasional telah menggambarkan bahawa real change and progress can take place in this country melalui kerajaan Barisan Nasional. Betul, tuan-tuan? Betul. Dan saya sebagai Perdana Menteri berikrar depan tuan-tuan bahawa kita sebagai sebuah kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk masa depan Malaysia dan semua rakyat Malaysia. Kita akan bantu masyarakat kaum India. Banyak yang kita telah buat. Peruntukan untuk sekolah bertambah. Peruntukan untuk tekun dah bertambah. Peruntukan untuk amanah ikhtiar Malaysia bertambah. Untuk small medium enterprises melalui bank 150 juta. Ada program yang terbaru yang disebut oleh Presiden MIC tadi, oleh Vice Chancellor UiTM. Sebenarnya itu saya arahkan dia, tolong cari jalan bantu masyarakat kaum India. It was on my instruction. Sebab tu dia cari 500 orang boleh masuk politeknik, 3 kredit. Nak tolong. Sebab apa? Kita mesti tambah the reservoir of qualified Indians. Sebab kalau kita nak jawatan dalam kerajaan, dalam jawatan dalam swasta, kita mesti tambah orang kita yang ada kelulusan. Betul tidak? Betul. Sebab the world is becoming competitive. Kita nak tempat dalam universiti. Sekarang ni based on merit, not on quota. Sebab itu bila on merit, peratusan orang India menurun. But we must not despair, we must improve. Sebab itu saya bagi 1,500 tempat dalam matrikulasi untuk bantu kaum India. Dan 1,500 ini kita akan buat pada tiap-tiap tahun. Bukan one off, every year. Supaya peratus orang India yang masuk universiti akan bertambah. Kita akan lakukan yang lebih baik untuk menambahkan prestasi di sekolah-sekolah jenis kebangsaan utama. Bukan setakat photostat machine. Lebih daripada itu. Percayalah. Dan untuk TAFE College dan AIM ni, kita boleh bincang. We are prepared to give additional allocation. Yes. Boleh. Tunggu masuk dalam manifesto kita nanti. Dan kita, bila kita masuk manifesto, janji ditepati. Bukan pembangkang. Pembangkang kata apa? Masuk manifesto. Itu bukan janji. Manifesto no need for us to implement because it's not a promise.
Tai minyak je. That is a trust. When you put in a manifesto, that is a trust. That is nambike. Yes. Jangan tipu. Jangan tipu. Jangan tipu pada rakyat. Percayalah. Percayalah, inilah pasukan kita. Pasukan kita untuk kita bekerja sebagai satu pasukan. Betul tidak? Betul. Tuan-tuan nak menang besar tidak? Betul. Nak menang besar, kita mesti padu sebagai parti Barisan Nasional. Betul tidak? Betul. Kita mesti setia. Siapa pilih sebagai calon oleh parti, kita mesti sokong. Betul? Betul, tuan-tuan? Betul. Jangan main. Jangan main apa? Dia sebut, saya tak sebut. Dia sebut tu. Very sensitive word. Very. Saya tak sebut, dia sebut. Dia tak boleh. Saya pun sebut je. Tak boleh, tak boleh main itu. Tak boleh. Haram. Kita mesti setia dan jujur pada Barisan Nasional. Betul, betul. Kita mesti yakin dan percaya bahawa kerajaan Barisan Nasional akan melakukan lebih lagi untuk semua rakyat Malaysia. Betul, betul. Saya bagi jaminan dalam perhimpunan MIC bahawa kita akan bekerja sekuat-kuatnya. Bagi kita 6 bikir, kita akan berjuang habis-habisan. Malaysia akan menjadi negara maju dalam tahun 2020. Semua rakyat akan terbela. Betul tidak? Kita akan buat yang terbaik di mana dasar kita yang ada dan saksama. Tuan-tuan dan puan-puan, MIC adalah rakan setia kepada Barisan Nasional. Dan kita akan bekerjasama. Kita akan bekerjasama seerat mungkin. Kita mesti berjuang bersama-sama. Yakin dan percayalah bahawa satu undi untuk pembangkang ialah untuk masa depan yang bercelau dan tidak menentu. Satu undi untuk pembangkang berarti orang India dan masyarakat kita akan tertipu. Janji kampung buah pala akan berlaku. Satu undi untuk pembangkang berarti bahawa mereka tidak ada agenda perubahan yang besar untuk negara kita. Satu undi untuk BN berarti bahawa kita akan maju sederap sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Satu undi untuk BN berarti satu undi untuk pembelaan masyarakat kaum India di dalam negara kita. Satu undi untuk Barisan Nasional berarti bahawa gagasan satu Malaysia akan berjaya sepenuhnya. Saya mengajak tuan-tuan sekalian, demi masa depan Malaysia, demi perpaduan, demi pembelaan masyarakat India, marilah kita bersatu, pastikan kemenangan yang besar untuk Barisan Nasional. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Saya dengan sukacitanya meresmikan persidangan MIC ke-66 dengan resmi.